Bu. Senyap ah. Kalish mana kita bawa? Ikhwan masuk. Semalam dia tak masuk sebuah gambar 5. Syahid. Okey, Ikhwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ikhwan dapat join hari ni. Kita tengah tunggu seorang ustaz yang bernama Faris. Dah lah kata semalam. Memang saya nak juga. Saya Faris. Wah, perasan rupanya dia tak baca lagi rupanya. Okey, mana semua orang tak botol air kat sebelah awak kan? Nanti senang nak minum air. Mana air Azam saya? lagilah tak sihat tu. Suruh Syahid ambilkan air ke apa dekat sebelah. Letak air kat sebelah. Dia senang lah Azam nak minum. Ikhwan hantar air kat sebelah. Ataupun buku tulis. Siapa tak ada buku tulis, ambil buku tulis. Pun nak ingatkan pensel. Okey, saya kena ambil buku tulis sekejap. Okey, Ikhwan ada buku tulis tak? Zara ada buku tulis? Zara siap sedia dah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 minit lagi. Hai, ada Ikhwan ke? Syahid. Cuma nak cerita kisah ni lah kat awak. Assalamualaikum Syahid. Saya sihat. Faris. Alhamdulillah. Okey, dah pukul 2.59. Okey, semua orang nak pergi tandas dulu, minum air dulu sebelum 1 minit kita start. Apa sayang? Awak cakap apa tadi? Dan saya baru lepas pergi tandas. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita mulakan kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ifan? Ya, ni Muhammad tak sharing. Mu'alimah ada 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf'alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dengan Allah kita minta kefahaman. Kita ni tak ada daya. Banyak macam mana ilmu Allah tu luas lagi. Kita nak rasa macam kita tak jadi orang berilmu. Padahal baru setitik ilmu Allah yang kita pelajari. Jadi jangan pernah jadi orang yang sombong. Kita kena kongsikan ilmu. Okey, insya-Allah hari ni kita akan belajar. Okey, sekarang baru Umar boleh share screen. Wait. Okey. Hari ni kita akan belajar subjek yang tak mudah. Dirasakan mudah. Dalam exam banyak yang skor subjek ni. Tapi kalau kita tak praktikkan dalam hidup, akhlak yang mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayang. Tengok ni. Okey. Putih tu. Betul. Semalam ada orang kena bunuh dengan Mama. Mama boleh mouse main. Ya ke? Tak tahu. Memang besar ke saiz. Okey. Ni ada poster. Okey. Memang cakap nanti orang kata ada soalan baru angkat tangan. Okey. Okey, akhlak ni rasa macam mudah. Ramai yang college dapat A, ramai yang dapat A dalam akhlak. Tapi kalau kita tak praktikkan dalam hidup, tak contohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sia-sia je kalau ilmu itu tidak dipraktikkan dalam kehidupan seorang Muslim. Jadi kita nak baca akhlak ni, kita kena ambil serius walaupun semua orang senang memang akhlak ni relax goyang kaki je. Tak, kalau kita tak praktikkan dalam hidup, sia-sia saja kita belajar. Okey, teruskan. Muka surat pertama ni, selak. Ada rabbit semua, ada benda-benda ni. Ada doa. Okey, teruskan. Yang pertama, atas tajuk ni ada burung, ada lebah. Okey, sebelah kaktus ni kan. Muallimah rasa nak seseorang baca. Siapa volunteer sebelum Mama sebut nama dia? Ustazah depan Muallimah ni. Mi. Okey, baca. Siapa kat tangan tu? Mi. Okey, boleh baca. Siapa yang cakap Mi tu? Irfan kan? Irfan, okey, Irfan baca. Tolong. Ni sayang, pelajaran pertama. Tolong tu ke? Yes. Tolong baca tolong ni. Tajuk dia. Okey. Tolong menolong pada para perkara kebaikan. Ya, subhanallah. Tolong menolong pada perkara kebaikan. Alah Mukadimah, saya dah biasalah tolong orang. Siapalah. Sampai kat sini yang biasa nampak orang kesusahan, dia datang tolong. Angkat tangan. Siapa yang nampak orang susah, dia rasa dia nak tolong, pergi terus tolong. Siapa? Stranger lah, someone stranger. Siapa nak tolong? Awak tak kenal, subhanallah Zara. Maksudnya someone yang awak tak kenal pun, tapi awak rasa nak tolong. Yang pernah tolong orang yang tak kenal. Mak ayah awak lain lah. Angkat tangan. Pernah ke? Saya pernah tolong. Sedekah orang berjalan ke? Tu pernah lah. Tu stranger lah tu. Itu orang yang tak dikenali. Zam pun, subhanallah. Ikhwan pun. Faris? Pernah? Faris tengah fikir nampaknya. Dia dah pernah tolong ke tak? Okey, Irfan buka lah kamera Irfan. Okey, jadi tolong menolong ni, mesti perasaan tolong menolong ni pasti ada dalam hati seseorang yang ada niatnya murni. Aku memang nak tolong orang, aku suka tolong orang. Jadi nampak sesiapa pun awak akan rasa nak tolong. Okey, teruskan ke bawah. Okey, ada burung sikit. Nak gambar ni. Budak ni study sama-sama. Hari ni kita belajar subjek apa Apa cikgu belajar hari ni? Oh, yang ni tu. Dia tolong ajar kawan dia. Jadi ini pun menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu pun kena tolong menolong. Bukanlah seorang-seorang. Mentang-mentang lah kita pandai dari dia, kita faham dulu. Kita tak nak kongsikan ilmu kita. Aku seorang je lah, biar aku seorang je lah faham. Tak boleh. Ilmu pun kena kongsikan pada yang lain. Sebab kalau awak meninggal dunia, ilmu orang yang awak dah sampai ke online tu, dia sampai ke online, awak dapat pahala awak berjalan je walaupun awak sudah meninggal dunia. Okey, teruskan. Okey. Bagaimana Faris baca boleh? Jangan Faris malam merajuk je. Okey, Faris boleh baca? Faris Izzuddin. Pengertian? Waktu kejap ni. Apa? Tahu apa? Suara Mama 2. Sebab ada someone yang buka speaker tempat lain. Perempuan awak ada yang buka speaker. Jadi awak dengar. Yang awak dengar suara Mama balik. Okay Faris, can you read? 1, 2, 3. Ni sayang, pengertian masuk sampai bawah ni. Pengertian tolong menolong apa pada perkara kebaikan. Betul kan? Okey, terus. Bawah. Menolong ialah saling membantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan untuk diri okey, agama dan masyarakat. Subhanallah. Tadi Faris baca tolong menolong ialah saling membantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan untuk diri, agama dan masyarakat. Dia tak ada pun cakap saling membantu sesama Islam sahaja. Tak ada cakap macam tu. Dia cakap saling membantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan. Jadi orang bukan Islam pun kita boleh bantu. Kalau awak tengok kan Abid Liu kan, message ajak Abid Liu.
Oh, tu Abid Liu kan? Masya Allah. Abid Liu Seorang ustaz Abid yang... Liu pernah tolong sepupu saya, Mak. Ya ke? Masya Allah. Sampai ke sepupu awak ya. Jadi Abid Liu ni... kaki dia patah. Oh, pasal Abid Liu datang bagi bantuan? Masya Allah. Lepas tu Beruntungnya. bini dia dah mati dah. Meninggal dunia. Nailah rajim. Dia Okey. sakit. Hah? Tak, Abid Liu pernah bantu mak saudara Khalish Jadi ini contoh. Dia Ya ke? sakit ke tu mana? Dia penat. Tengok ni. Inilah seorang pendakwah sekarang. Awak kata wujud ni kemakluman orang yang baik ni. Ya, wujud. Sampai tertidur ustaz kat tabung tengok. Sebab nak bantu orang yang susah. Tengok ni, ustaz ada bantu orang India, ustaz ada bantu orang Cina, orang India. Tengok ni. Tak kira pun agama atau bangsa, seorang pendakwah tu tetap, okey sayang, tetap membantu. Sebab apa? Nak bawa image Islam, nak tunjukkan beginilah cara orang Islam berdakwah. Abid Liu tak datang kat India ni lepas tu cakap masuklah Islam, masuk Islam. Tak cakap. Tapi Abid Liu hanya buat kebaikan saja. Tapi semua akan merasakan Islam tu cantiknya. Semua orang Islam macam Abid Liu Dok akan tertanya-tanya macam tu. Oh, orang Islam memang suka bantu-membantu Jadi Abid Liu telah menaikkan image orang Islam. Jadi nampak yang orang Islam ni sangat suka bantu. Padahal ada je, kita tahu je agama kita, orang Islam, orang Melayu ni, tak kisahlah orang Melayu Cina, ada yang tak membantu macam ni. Tapi sebabkan Abid Liu tertutup sebahagian daripada aib-aib orang Islam yang agak mencalakan agama kita. Tapi Abid Liu mentutup semua tu. Nampak yang orang Islam ni insya-Allah suka bantu-membantu. Nampak yang dia dapat mencontohi beginilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok ni. India ada bantu. Cina tu sip sikit. Ustaz pun tak sip. Mak. Ya? Sayang. Kalau Abid Liu mati, Abid Liu masuk syurga ke? Mestilah. Tapi orang Islam ni bukan Abid Liu je. Orang Islam ni akhirnya akan ke syurga juga. Banyak dosa sekalipun mereka akan ke syurga juga. Apa lagi orang soleh seperti Abid Liu? Kita tahu dosa pahala dia Allah je Subhanahu Wa Taala yang tahu. Tapi insya-Allah sebabkan orang ramai sayang dia, orang yang diramai disayangi ni pasti ramai orang yang mendoakan. Beruntung orang yang selalu orang doakan dia senyap. Okey, tengok ni. Awak pun sayang Abid Liu kan, orang tak kenal. Kan? Dapat mencontohi Abid Liu. Okey, insya-Allah ni orang Cina pun dah tolong. Okey, itulah contoh macam cakap pendakwah zaman kini yang dia tak gunakan suara untuk sampaikan Islam, tapi gunakan akhlak. Tolong menolong. Okey, Faiz baca tadi, dalam perkara kebaikan untuk diri, agama dan masyarakat. Macam tadi, agama. Dia menaikkan image agama Islam dan masyarakat. Dia bantu seluruh masyarakat, tak kira agama, bangsa ataupun siapa orang tu. Okey, untuk diri sendiri. Jadi Abid Liu buat tu dapat pahala, masya-Allah. Okey, dalil tolong menolong. Bagaimana Azam baca Al-Quran, Khalish baca maksud. Boleh? Nanti Zara baca soal lain. Okey, dalil tolong menolong. Persilakan Ustaz Azam. Bismillah, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Okey, surah Al-Azim. Terima kasih Azam. Surah Al-Maidah ayat 2. Siapa ingat pelajar, siapa ingat Al-Maidah maksud dia apa? Al-Maidah. Awak ni. Kan kat dinding sekolah kita ada hidangan. Okey. Maksudnya, persilakan Ustaz pula. Persilakan Ustazah Khalish. Dan hendaklah kamu bertolong-tolong untuk membantu kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Masya Allah. Maksudnya yang dibaca oleh Azam dan Khalish tadi, dan hendaklah kamu bertolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong
pertolongan pada melakukan dosa, maksiat dan pencerobohan. Ada juga tahu. Kalau bagi tahu anak-anak seperti awak kan, pilihlah kawan yang baik, memang nasihatkan. Pilihlah kawan yang soleh, yang baik, yang ajakkan kepada kebaikan. Kalau kawan awak, cuma kontinglah, cuma. Dia pernah dengar cerita, siapa cerita Mak Imah Abang Faisal kan rasanya. Siapa cerita? Dia nak belajar tapi kawan dia ajak ponteng. Akhirnya bukan Faisal, bukan. Akhirnya dapat ponteng, maksudnya ponteng kelas. Sebab walaupun semangat dia nak belajar tu, tapi sebabkan kawan baik dia, kawan baik, best friend ni susah tau. Kita akan terikut daripada dia cakap. Siapa ada best friend? Angkat tangan. Siapa ada kawan baik? Kawan baik ni susah. Memang pun dia ada kawan baik. Kawan baik ni kita susah nak tolak permintaan dia. Weh nak ni, kita akan okey. Okey. Nak buat apa? Okey, jom. Awak akan ikut cakap dia tu. Memang nasihatkan umur seperti awak ni, pilihlah kawan yang baik. Bukan memang nak suruh tinggalkan kawan yang tak baik tu. Kau ni tak baik lah, aku tak nak kawan kau bila. Tak boleh. Awak kena kawan dengan dia juga. Sebab awak kena nasihatkan dia. Jangan tinggalkan dia. Tapi awak kena jadi kawan yang baik untuk bimbing dia. Awak nak belajar, kawan awak kata, Kalish, jom ponteng, jom. Pintu belakang. Tak nak lah. Jom lah. Kalish pun tegas juga, saya nak belajar. Awak nak pergilah. Jadi kena tegas. Kena pilih kawan yang baik ataupun jadilah kawan yang terbaik. InsyaAllah. Itulah 7 golongan yang masuk syurga. Salah satunya adalah 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai begitu sekali ada golongan yang masuk syurga atau sebab dua-dua orang ni sayang antara sama lain kerana Allah. Jadi pilihlah kawan yang baik, nasihatkan. Okey, seterusnya fadilat tolong menolong pada perkara kebaikan. Okey, Ustazah Zara boleh baca nombor 1. Zoom jap. Okey, Zara baca, Zara. Zara ada tak? Ada kan? Zara. Ma. Ya? Ada 3. Ada 3 muklimah. Biar betul. Satu. Okey, cepat Zara. Rumah tolong mengeratkan kasih sayang. Mengeratkan kasih sayang. Macam kita cakap tak tengok Abel tadi lah. Tengok pun kita rasa macam, ya Allah, baiknya ni, baiknya ustaz ni. Puji je semua orang doakan dia. Tengok je pun rasa Allah. Tengok je pun rasa sayang dengan ustaz. Sampai Kalish tanya, Mak Imah kalau Abel Liu meninggal nanti masuk syurga tak? Maksudnya kalau Abel Liu tak ada nanti macam mana? Siapa nak ganti Abel Liu? Sampai kita terfikir macam tu sebab betapa sayang kita ke Abel Liu. Yang kedua, siapa nak baca? Ikhwan boleh? Baru nak cakap, ingatkan memang lupa anak murid mana satu. Ingatlah Ikhwan kan soleh. Silakan Ikhwan. Dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bila seseorang tu baca sallallahu alaihi wasallam, awak jawab apa? Kan jawab apa? Sallallahu. Bagus Faris. Ya, bila kita salawat sekali kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala selawat kat kita 10 kali. Nak tak 10 kali tu. Jadi bila seseorang cakap macam tu, bercerita satu hari Rasulullah, awak jawab sallallahu alaihi wasallam. Okey, dikasihi Allah dan Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti seseorang itu disayangi Allah, semua orang rasa senang dengan dia. Semua orang rasa sayang kat dia. Semua orang rasa tenang je tengok dia ni. Suka je dia ni. Awak ada tak kat kelas awak orang yang macam tu? Dia baik dia, semua sayang dia. Ada tak awak nampak? Semua jahat. Jangan. Termasuk EFF Ifan tau. Suka berlari dalam kelas. Lagi awak semua kecil lagi. Masuk pukul orang mak tu. Sama tu dia macam ni. Dah. Gaduh lah kecil. Okey. Tak apa. Dia awak kecil lagi. Tapi mesti ada seseorang tu yang awak tengok orang rasa sayang je, baik je dia ni. Itu bukti Allah sayang kat dia. Jadi awak pun nak disayangi Allah, kita buatlah apa yang Allah suka. Yang nombor 3, Irfan, pekerjaan. Nombor 3. Pekerjaan yang berat
berat menjadi ringan. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Tengoklah ni, awak bukan tak ambil liu tau. Orang belakang ambil liu ni, yang belakang-belakang ni. Itu kawan-kawan tak ada tentera. Kawan-kawan ambil liu ni pun tolong sama menolong. Tengok ni. Bukan ambil liu je. Kau tengok belakang ada zoom abang-abang tu. Itu pun nak bantu ambil liu juga. Ni tepi-tepi ni. Nampak imposter Mak Limah. Imposter Mak Limah jadi hantu lah. Jadi orang tak nampak. Alah. Dah Mak Limah kena bunuh. Jadi hantu. Ada yang report body. Patutlah kabur. Okey. Ni hantu ni. Okey. Semua ni yang sebelah ambil liu ni, ni bantu membantu. Dia saling bantu membantu sama mereka. Tim-tim ambil liu ni. Okey. Yang keempat, Azam semula. Ke Syahid nak baca? Okay, Azam baca. Hormati antara satu sama lain. Hormat menghormati antara satu sama lain. Tak kira lah dia muda ke, tua ke, miskin ke, kaya ke, depan Allah semua sama je. Sebab dalam hidup ni Allah tak tengok dia ni cantik ke tak, dia ni pandai ke tak. Allah tengok siapa yang paling ingat kepadanya, yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Pintu Mak Limah terbuka. Okey, tiba untuk salin nota. Okey, keluarkan buku semua. Buku, pensel. Mula daripada pengertian. Woi, mak kalau tak tahu. Allah. Apa ni? Dia buka mic. Okay. Sebab semalam banyak komen tulisan Mak Limah, memang harap, dan kat sini semua dah tahu buat jawi nampaknya overall. Jadi awak dengan ni buat cantik-cantik. Kan semalam banyak yang komen tulisan Mak Limah, terutama sekali Kalish. Okay, boleh salin Okay, boleh salin. Pengertian tulisan cantik tau. Kalau saya rajin dah. Alah awak ni. Sebentar tu memang buat buka nasyid. Memang nak buka nasyid ni lah, yang minyak kata tak abu je. Ya Rabbi. Okey, ingatlah lagu tajuk dia je. Pintu tak tutup rapat-rapat. Tinggal aku lah. Saya nak rindu pun je. Rindu mari. Apa ada komen kat YouTube memang tapi tak boleh tengok. Tengok. Saya tak ingat, saya tak ingat. Tak ingatlah. Dia semua tak ingat memang. Mari. Waktu dia buat persembahan dia pandang Mak Limah bukan pandang kamera. Azam ada nak tanya Mak Limah ke? Nampak ada voice Azam. Kenapa? Aku rumah. Salin pengertian ni sayang. Dah. Salin yang Pengertian ni kat depan ni. Oi, senyap oi. Salah. Yang buka yang ni lah. Masuk balik. Mas zoom dekat sikit. Apa dah? Allah. If you want minum, bahasa Inggeris. Drink a water lah Mak Limah. Kalau awak nak air water, boleh minum Balik maqasidan. Ifan. Mak tengok Ifan ni baik kan? So I said Allah baik Ifan. Apalah Ifan, insyaAllah kita boleh belajar. Semalam I tengok semua dia belajar sampai habis. Walaupun awak tak suara. Dengar. Dengar pula dah tak dengar. Memang nampak tulisan awak. Mak Limah kenapa? Memang nampak tulisan awak dia tak dengar suara. Tak dengar.
Memang bukan main-main tau Irfan. Memang bukan nak prank awak. Memang betul tak dengar. Kenapa? Tak bukan ni Azam. Suara Irfan rosak. Jadi macam semalam lah kalau cek-cek ke bawah. Lega saya Mama. Azam sayang salin pengertian tu. Okey. Kalau tak ada asyik edit saya pendek je. Kenapa Azam? Syahid yang tulis apa tu. Syahid. Oh, patutlah. Sebenarnya aku kenapa ni? Tengok tak lah nasyid Mak Imah ke dengar masa orang je dengar? Dengar sikit-sikit je. Oh, itu? Mama cabut dah Mak Imah punya tu baru dah dengar. Okay. Saya macam bau something ya. Cuba tak ada apa. Awak ni takut tak? Nasi nak cakap kholas kan? Mama buka mata. Dia tak boleh buka mata. Mak Imah asyik main bahasa Ya, ni. sebab nak latih awak salin cepat. Benci dah. Abang-abang dah jadi 6 laju tadi. Saya benci Mak Imah. Jangan benci. Jangan benci. Mama tengoklah kat chat dia tulis saya apa. Apa? Cuba tengok je. Saya boleh share screen. Astagfirullah. Awak janganlah Irfan. Kalau tampak kau dengan benda ni. Sabar kali. Okay, Faris diam tadi. Tak tahu dia siap dulu ke? Apa ni? Siapa tu? Dia ni pahal kau. Aku tengah belajar air. Terus tapi kau. Memang saya nak restart. Okey. Silakan. Iman punya. Iman. Lifestyle baju dia sampai. Tahulah jadi dia dah 29. Okey, insya-Allah seterusnya setelah kita baca dalil dan pengertian, kita dah baca fadilat iaitu kebaikan. Jelas tak suara Mak Imah? Mak pakai earphone ni? Mak pakai earphone. Jelas tak? Kalish tak dengar tadi kan? Jelas sangat. Jelas sangat kan? Okey. Jadi setelah fadilat, kita dah tahu kebaikan, kita dah tahu apa yang kena kita contohi, apa yang kita kena lakukan. Kita nak tahu pula akibat tidak tolong menolong pada perkara kebaikan. Bila kita tak nak tolong orang, sekejap nak ambil wayar laptop. Okey. Kali Mak Imah baca je dulu, nanti Mak Imah terang kemudian. Okey, bila kita tak tolong orang, kita mesti tahu tolong orang lah. Macam ni kalau kita tak bertolong, apa yang terjadi? Okey, yang pertama Faris. Nampak tak? Okey. Dibenci Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mama terang kemudian, mama baca dulu sebab Faris tak masuk lagi. Okey, nombor 2 Zara. Dibenci ibu, bapa dan keluarga. Subhanallah. Ikhwan nombor 3. Dibenci rakan, guru Ifan dan masyarakat. Okey, Ifan dia nota tadi tu, nanti Mak Imah nak buat yang dalam bentuk gambar. Mak Imah nak lukis. Masalahnya yang tu. Wah, Ifan ada imposter. Itu ayah dia. Memang punya anak dia. Okey, nombor 4 Kalish. Okay, Kalish dah datang, boleh terus baca. Mana? Ni nombor 4. Sesuatu pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Mama baca je dulu. Nanti terangkan, akan terangkan balik satu-satu. Nombor 5 Ikhwan dah, Zara dah. Irfan nombor 5. Nombor 5 Azam baca yang harmonian sesebuah masyarakat. Melemahkan harmonian masyarakat. First ni melemahkan keharmonian sesebuah masyarakat. Pandai. Okay, first ni dibenci Allah
Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita baca depan ni tau. Tulis tengah lepak atas pasir. Ustaz. Ni tak tahu nama dia apa. Siapa tahu nama dia. Dia masih dalam Madagascar tu. Orang tak ingat nama dia. Apa? Saya tidak tengok cerita ke itu. Dalam Pumba juga. Cik. Nama dia apa? Lagi cik. Mami elok gambar kucing. Tiba-tiba gambar macam podialma orang ni. Mak Megan ni tupai. Okay, dia pandang muka kita so kita kena belajar sesungguh. Okay, nama teruskan sayang. Dia kat situ ada tulis dibenci. Dengar perkataan dibenci ni hati buat macam sesak. Benci Allah Subhanahu Wa Taala pula tu dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibenci oleh Allah dan Nabi. Nama dia Timon. Timon, nama dia Timon. Timon. Ya ke? Timon. Okay, nama dia Timon ingat semua. Okay, dibenci Allah dan Rasul. Pada ketiga perang Badar, siapa ingat? Perang Badar, berapa orang munafik yang berpatah balik? Yang tu dia perang Badar. Allah. Tak tahu. Memang. Tu dia berapa orang munafik yang berpatah balik? 99. Apa sayang? 99. Bukan. Beribu-ribu kan. Saya pun nak search juga lah. Why pun nak search. Kenapa Malimah kena berdiri? Sebab komputer Mak Limah ni. Cuba tengok komputer Mak Limah. Kat sini. Mana? Dah tinggi kan? Okey. Dah beritahu dah kat sini. Golongan munafik telah wujud pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kenal siapa golongan munafik ni. Munafik, dia ni tak suka membantu orang. Diorang pentingkan diri. Mereka ni pentingkan diri. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wujudnya golongan munafik. Okey, scroll. Okey. Pada ketika itu sayang. Bukan perang Badar lah, perang Uhud. Masa surah munafik lah, kita pasal perang tu nantilah. Nak cari lagi. Uhud apa kan? Perang Uhud kan? Uhud 70 orang patah balik tu. Okey, orang munafik ni, nampak ni muka dia, dia pakai macam hacker tu. Uhud kuda tu ke? Bukan, tu surah apa tak? Uhud yang atas bukit tu kan. Yang kita orang Islam kalah. Orang Islam kalah. Okey, nampak ni kan? Muka hacker ni. Okey. Ciri-ciri orang munafik jika dia berkata, dia berdusta. Maksudnya dia cakap apa tu Ifan? Bila dia bercakap, takut lah memang tengok muka orang tu. Contoh, dia kata, betul, saya nak ikut awak pergi mana. Tak dah, bagi contoh pada zaman dulu lah. Saya nak ikut Rasulullah SAW pergi perang. Kami nak ikut, kami semua nak ikut. Cuba fikir. Apa? Macam hacker. Hacker kan, tengok macam tadi, macam hacker. Okey. Lah muka dia ni. Dia kata, imposter Mak Imam masuk dalam ni jadi hantu terus. Okey. Dia kata, okey, semua jadi kat mulut. Memang nak cerita. Okey. Nak tanya, Imam tanya. Ada soalan baru cakap. Okey. Okey, orang munafik ni bila berkata dia berdusta. Berdusta tu apa Mak Limah? Berdusta tu menipu. Ya, kami nak ikut Rasulullah SAW pergi berperang. Dia dengan penuh semangatnya, mereka nak ikut Rasulullah SAW pergi perang. Rasulullah SAW percaya. Yang kedua, jika berjanji, dia selalu mengingkari. Dia dah janji, betul kami betul nak ikut. Tapi dia ingkar. Akhirnya awal-awal nak start perang, mereka berpatah balik sebab takut. Yang ketiga, jika diberikan kepercayaan, selalu dikhianat. Rasulullah SAW percaya mereka untuk pergi ke perang, mereka berpatah balik seramai 70 orang belakang mereka, pengikutnya. Dan jika memusuhi, dia melampaui batas. Memusuhi tu contoh kan, ni bagi contoh kecil, bukan yang orang cakap sesiapa awak kenal ni adalah munafik, tak. Contoh dia macam ni, dia ni memang jahat kan, dia jahat, kita kena buat sesuatu kat dia ni jahat, kita kena pulaukan dia. Dia betul-betul sungguh-sungguh bila buat untuk pemusuhan. Bila dia nak musuh tu, dia suka. Dia macam, jom kita tinggalkan dia, kita tak suka dia ni, dia berlebih. Tu ciri-ciri munafik. Ada 4. Na'udzubillah min zalik. Muhammad harap kita tak masuk dalam golongan ni. Sebab Umar Al-Khattab sendiri takut. Dia tanya kepada Huzaifah. Huzaifah ni adalah seorang sahabat Nabi yang paling dipercayai. Nama dia Huzaifah. Masa sekejap, biar awak ingat Huzaifah. Saya pernah cerita kat Sebesh Kalish, pernah cerita pasal Huzaifah ni. Sahabat Nabi Huzaifah ni,
adalah sahabat Nabi yang dipercayai, yang dia memegang senarai nama orang munafik. Rasulullah SAW bagi dia seorang je senarai nama golongan orang munafik. Huzaifah ni siapa? Dia orang yang dipercayai oleh Nabi. Dia penyimpan rahsia terbesar Nabi. Dia ada senarai list siapa munafik di dalam kalangan umat Islam. Lepas tu Umar Al-Khattab dengan takutnya datang jumpa Huzaifah. Umar Al-Khattab ni kan gagah perkasa kan. Tapi Umar Al-Khattab takut ciri-ciri tu ada dalam diri dia ataupun orang-orang dia. Dia pun tanya, wahai Huzaifah, boleh aku tahu sesuatu tak tentang apa tu? Nak tahu tak, nak tengok nama tu boleh? Tak boleh lah kan, sebab tu rahsia. Jadi dia kata tak boleh, Rasulullah SAW tak benarkan. Jadi boleh tak aku nak tahu dalam orang aku, dalam pengikut aku, di bawah Umar Al-Khattab kan ada pengikut dia kan, ada tak munafik? Dia kata ada. Kata Umar Khattab dah takut dia kan. Boleh aku tahu nama aku ada tak dalam senarai munafik, golongan munafik tu? Huzaifah cakap tak ada, semestinya tak ada. Sebab Umar Khattab kan sahabat Nabi kan. Tapi orang yang hebat seperti Umar Khattab pun risau diri dia ada dalam nama dalam golongan munafik. Sebab kita tengok ciri-ciri orang munafik ni, macam simple, macam kita pernah buat je. Macam kita pernah buat je tipu ni. Macam kita pernah buat je janji lepas tu tak ingkari. Macam kita pernah buat je diberi percayaan tapi kita khianat. Empat-empat ni, tapi kita manusia biasa. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Andai kata kita pernah menipu, kita pernah berjanji tapi sekali Azam aku jom pergi main bola sepak, jom pukul 6. Sekali kawan awak tak datang. Tapi kita tak sengaja kan. Jadi boleh bertaubat kepada Allah, terus istighfar, astagfirullah, aku tak nak jadi golongan yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey. Jadi nauzubillah min zalik, kita tak nak jadi golongan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam buku teks. Yang kedua, itu dibenci Allah dan Rasul. Dibenci Allah dan Rasul ada perkara yang besar, jangan rasa biasa je. Biasa je kot, dia benci Allah rasa benci macam tu je kot. Tak, benda tu benda yang besar. Kena bertaubat bila kita dah melakukan perkara yang Allah tak suka. Yang kedua, dibenci ibu bapa dan keluarga. Sedih kan? Sedih Maklimah kalau tengok ni, siapa tengok awak ni? Tu baru tupai. Ni tupai. Mama silap lah. Mama kan ni tupai. Okey, Mama guna ni pula. Okey, dibenci keluarga, ibu bapa dan masyarakat. Awak tengok ayat tu, sedih Maklimah. Kalau memang dibenci oleh ibu bapa. Awak sayang tak mak ayah awak? Sayang tak mak ayah? Maklimah pun sayang sangat mak ayah kita yang daripada kecil jaga kita, daripada membesarkan kita, ni mak kita. Allah, macam apa dah? Dia tu? Mak. Ni mak kita, ni ayah kita. Okay, apa tak rupa orang, tapi ini orang ni mak ayah kita yang jaga kita daripada kecil, daripada baby sampailah besar-besar depan Maklimah ni. Dah campak kan. Dah boleh fikir dah mana baik mana buruk, dah boleh pilih dah kawan yang baik buruk siapa. Okay, ni awak dah besar sekarang. Jadi kita kena jadilah anak yang soleh. Kita tak nak lah ada orang tak suka kita, sedih lah kita kan. Siapa yang nak dengar cerita kita, siapa yang nak tolong kita lepas ni kalau orang dibenci ahli keluarga dan ibu bapa. Jadi Muhammad harap jadilah seorang anak yang soleh dan soleha. Senyum sikit, bila soleh senyum sikit. Jadi Muhammad harap jadilah anak yang bermanfaat kepada ahli keluarga. Kalau kita sakit, kau macam Azam kan, demam kan, tak dapat nak bantu tak apa, mak awak masih faham, syahid kan ada kan. Jadi kalau dalam kesusahan tak apa, buat semampu awak. Kalau awak mampu, awak boleh buat. Tapi awak tak tahu je main game je 2-3 jam malam, siang malam main game. Ngaji, jom pergi ngaji, belajar. Awak tak tahu je. Andailah Allah tarik salah seorang ni meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang datang daripada Allah, kita datang kepada Allah, dan kepada Allah kita kembali. Kalau salah seorang daripada ni meninggal dunia, apa perasaan kita tu? Tak sempat dah nak, kita dah tak ada dah doa daripada ibu bapa, adalah doa daripada ibu adalah doa mustajab ya. Doa sekali, doa ibu lebih mulia daripada doa para ulama. Sebab doa mereka mustajab. Allah dengar doa ibu. Jadi Umar harap tolong dengar nasihat ibu. Akan menyesal nanti kalau salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Okey? Sekurang-kurangnya tanya apa yang mama perlukan bantuan apa tak? Ibu perlukan bantuan apa tak? Tanya kalau dia diam je, kalau dia sedih. Okey?
Sebab mak awak takkan, ada tak mak ayah yang tahu tak mak susah tau hidup ni, bagi tahu kongsikan masalah dekat awak. Tak, dia tak perlu pun awak nak tahu. Tapi cukuplah jadi anak yang soleh dan soleha. Bila-bila je mak ayah kita boleh meninggal dunia. Setakat ni, kat depan ni Mak Limah ni semua ada mak ayah kan? Mak Limah pun ada mak ayah lagi. Jadi Mak Limah pun tak tahu macam mana perasaan Mak Limah kalau satu hari nanti ibu atau ayah Mak Limah meninggal dunia. Jadi hargailah mereka, jadilah anak yang soleh. Sebab bila mereka dah meninggal dunia nanti, bila kita jadi anak yang soleh, itu adalah satu pahala besar untuk mereka. Jangan buang masa dengan game selalu sangat. Game tak buat ke mana-mana pun. Kat syurga nanti, kat akhirat nanti, game kan bantu kita. Tak, syafaat Nabi Muhammad SAW, orang paling banyak selawat dia Rasulullah SAW dapat bantu. Game tak bantu apa-apa pun. Banyak buang masa. Okay? Buang masa. Boleh main game, tapi asalkan awak dahulukan perkara yang penting. Al-Quran penting, ilmu penting, ibu bapa penting. Kena pandai bezakan. Awak semua dah besar, dah darjah 4, dah tahu okey balik nanti tetap tingkatan 1 ke, dah ada dosa pahala sendiri. Awak kena bersedia. Dunia ni memang suka, memang cantik, memang gembira. Ada game, ada kawan-kawan yang best-best. Happy-happy lah memang dunia ni. Bestnya dunia ni. Tapi ini sementara. Ni pinjaman Allah je. Mata Mak Limah ni pun pinjaman Allah. Boleh jadi esok pagi bangun memang buta. Na'udzubillah, Allah tarik penglihatan. Allah tarik nikmat nafas. Allah tarik nikmat menghidup. Macam abang saya. Okey, jadi nampaknya kita tahu masa kita digunakan banyak ke mana? Baca Al-Quran atau main game ataupun bermain. Jadi memang umur awak ni sangat-sangat penting untuk menuntut ilmu dari kecil. Barulah membentuk peribadi yang mulia waktu besar, insya-Allah. Awak jangan menyesal. Jangan, kalau sebelum lakukan sesuatu tu, jangan sampai awak menyesal. Menyesal lah Mak Limah. Menyesal lah dulu tak belajar. Menyesal lah dulu tak dengar cakap mak ayah. Menyesal tak guna. Dah terlambat dah kalau mak ayah kita dah meninggal dunia. Okey? Jadi banyak spend masa dengan benda yang bermanfaat. Urut kaki mak ke, mak penat ke nak urutkan kaki? Baru anak soleh. Jadi tolong masa muda awak ni luangkan masa dengan benda yang bermanfaat. Awak akan menyesal nanti. Memang dah umur 24 ni. Mak ayah Mak Limah dah berumur dah. Dah umur 50 lebih. Ayah Mak Limah dah 60 lebih. Jadi bila-bila je Allah boleh tarik nyawa. Jadi hargailah waktu awak kecil-kecil ni. Okey? InsyaAllah. Kita sama-sama dia nak soleh. Mak Limah pun ada mak ayah. Jadi kita sama-sama berbakti kepada ibu bapa. Okey, teruskan perjalanan kita. Yang ketiga tadi, kawan kita baca, sahabat kita baca, dibenci rakan guru dan masyarakat. Ini lagi lah perit. Dibenci rakan guru dan masyarakat. Kita ada kawan tapi dibenci. Ada tak awak, kawan-kawan awak kan, seorang tu kan, semua tak suka dia. Semua orang macam pulaukan dia, tinggalkan dia seorang-seorang. Ada tak? Tak. Kalau zaman Mak Limah dulu ada tau. Mak Limah lag. Oh lag, awak lag ke? Yang lain apa tak Mak Limah, jelas tak? Ada. Jelas. Waktu saya ada. Jelas. Oh, internet Kalish lah kot. Sian Kalish, cuba buat macam Irfan, keluar masuk balik. Tak, saya ada. Ada kan? Ada orang yang semua tak tahu kawan dia. Kalish cakap jap. Mama, sekarang kamera saya rosak ni. Alah, sayangnya Sian Irfan. Apa, nanti kita mengaji nanti awak guna suara je pun tak apa. Dengan suara yang penting. Okey Kalish, okey tak? Tu lag. Boleh lah. Dia kalau ada masalah, orang nak tanya kat tangan tau. Setakat ni ada sesiapa nak tanya? Ada sesiapa nak tanya soalan? Bapak wet. Memang ada dari satu, ramai yang nak tanya. Abang-abang dia tanya semua senyap. Kita dah faham. Mama. Ya sayang. Dah faham, saya tak faham lagi memang. Saya angin kuat gila. Angin kuat sangat tempat awak. Oh. Mama tak dengar. Tak apa, okey je. Memang lah. Kita kipas panas sudah nanti. Okey, teruskan Kalau soalan kan, dibenci rakan guru dan masyarakat. Kalau kita tak nak jadi one of person that yang kalau semua orang benci, jadilah baik. Biar semua orang sayang, semua orang suka. Suka ni kawan dengan dia ni. Ada dalam kelas Mak Limah ada seorang pelajar tu, cikgu semua sayang dia sebab dia suka membantu. Jadilah orang yang macam tu.
Tak mustahil pun. Okey, yang keempat, sesuatu pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Kenapa pekerjaan tu tak jalankan dengan apa sayang? Apalah. Mana air? Okey. Sesuatu pekerjaan itu tidak dilaksanakan dengan cepat. Jadi bila dia tak membantu orang, orang pun susah nak bantu dia. Jadi kerja dia jadi susah. Yang mudah pun jadi lambat buat. Yang last sekali, melemahkan keharmonian sesebuah masyarakat. Melemahkan keharmonian tak? Harmoni tu bahagia tau. Happy life. Lepas tu bila semua masyarakat ni tak membantu sesama kita, jadi macam tu lah. Semua orang marah, semua orang ada isu tu, semua benci-membenci. Kita anak ada isu tu. Okey. Seterusnya. Wah, dah habis lah. Boleh masuk soal? Sebelum tu Mak Iman nak ni lah. Awak salin. Sayang, sefadilat tolong menolong pada perkara-perkara kebaikan. Salin. Alah, nak salin apa? Dah pukul 3.51. Dah pukul 3.51. Okey, mana soal-soal lah. Soal-soal Tak. Gunanya macam semalam tu memang. Guna macam semalam tu. Cepat masa berlalu. Okey, mana soal Soal. Guna yang macam random tu memang. Macam ni. Ada siapa? Ada Azam, ada Ikhwan, ada Zara, ada Irfan. Aduh, Mak ni kenapa dia tak nak nama saya bawa Irfan? Jangan dia tak nama saya bawa Irfan. Ada Ikhwan dah. Ada Kalish. Perasan. Dah lah salah ketuk orang. Azam, Ikhwan, Zara, Irfan, Faris, Kalish. Siapa lagi yang tak tulis? Semua ada kan? 6. 1, 2, 3, 4, 5. Walimah. Ya? Walimah yang tak filem. Memang nama Walimah tanya. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 lah. Zara dah kan? Zara, Faris dah. Ikhwan dah. Azam dah. Kalish dah. Siapa yang tulis? Betul lah. Ya Allah. Memang bagi kira Mu'alimah. Lah. Kalau 7, nanti murid Mak ada 8 orang tau mana. Okey, Mak Iman soal mulut je tau, tak payah tulis. Okey, dia tanya siapa? Irfan. Kali je Zara. Okey. Kalish tak ada. Zara jawab je, tak buka pun tak apa. Okey. Tolong menolong. Sejuk. Saling bantu, tolong menolong adalah saling bantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan untuk siapa? 1. Untuk bebaskan jangan penjara. Dia ada 3 tau. Itu awak sempat hafal lagi kan tadi kan? Awak tak malah bagi masa sikit untuk awak hafal. Awak tak hafal lagi, lupa lah Mak Iman. Okey, Mak Iman buka luar ni. Hafal dulu. Ni untuk diri, agama dan masyarakat. Lepas tu baca ni, mengingatkan kita. Baca sementara dulu. Mak Iman bagi masa 2 minit. Awak pandai. Okey, hafal sikit-sikit Mak Iman soal senang je. Senang Memang kata. Iya, senang je. Okay, dah buka lagu tak? Untuk darjah 1 tu paling senang tak memang ajar. Okay, 2 minit 2 minit. Mana pula air? Ni kira masa. Okay, besok Mama nak tengok something special tak lah? Apa? Tengok tu. Sampai tu semua orang hafal hafal baca. Okay, kejap. Dia dah hafal dah tadi. Wow. Sekejap Hafal Irfan, Ustaz Irfan sebelum memang soal. Tengok ni memang. Huyo. Okay, dah buka lah balik. Oh, boleh online ke? Ini bukan oleh-oleh memang. Ini yang letak kepala tu nampak tu ada rem. Lah bestnya. Ni tekan kan? Yang tekan kan? Hafal apa? Hafal ni sayang. Kan? Hafal ni. Nampak tak? Tak. Tak. Malam hafal yang mana ni? Hafal ni. Kan? Tolong menolong. Okay, jomlah kita baca sama-sama. Kita hafal sama-sama lah, jom. Tolong menolong ialah
saling bantu membantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan untuk ketiga. Diri, agama dan masyarakat. Okey, itu soalannya. Fadilat tolong menolong dalam perkara kebaikan. Yang pertama, mengeratkan kasih sayang. Awak bayar sendiri pun tak apa. Mama, lagi 5 minit tu Mama. Tak apa. Awak lepas ni gaji 6 orang je. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Hormat dan menghormati. Bila tak tolong, macam cakap tadi ada munafik kan. Golongan munafik, dia benci Allah dan Rasulullah SAW. Dia benci ibu bapa dan keluarga. Dia benci rakyat dan guru dan masyarakat. Keempat, sesuatu pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Yang kelima, melemahkan keharmonian sebuah masyarakat. Masyarakat tu jadi tak harmoni. Okey. Boleh faham? Nampaknya lagi 2 saat. Okey, tak apa. Umar yakin awak boleh jawab. InsyaAllah. Bismillah. No. My wish. Khalis, Granted. I will see my book. Saya punya wish dah. Okey. Oh dia. Ada 3 perkara untuk kita buat kebaikan. Kepada siapa? Tolong menolong ialah saling bantu-membantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan. Untuk siapa? Ada 3. Pertama, Apa tadi? Tak dengar lah. maksud pengertian tolong menolong pada perkara kebaikan, tolong menolong ialah saling bantu-membantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan. Untuk ada 3. Pertama, untuk masyarakat, yes. Okey. Sekejap. Masyarakat. Agama. Pandai, okey. Satu. Siapa Diri, agama dan masyarakat. Okay, next person. Kebaikan ke Mama? Ha? Faris. Betul lah. Faris, F to the A to the R to the I to the S. Faris, cuba kita maklumah 1 je. Fadilat tolong menolong dalam perkara kebaikan. Apa yang kita dapat bila kita suka tolong menolong? Macam Mas cerita tadi. Kena ikut yang jawapan tu je. Mereka sendiri pun tak apa kalau awak buat ayat awak. Buat ayat awak pun tak apa. Disukai. Jadi saya boleh. Disukai you deh. Allah ada Rasul. Okay, betul. Subhanallah. Okay, next. Khalis lagi. Dia semalam saya ni memang. Khalis lagi. Ya Allah, kata ni lelaki sangat ni. Azam. Selain daripada dikasihi Allah dan Rasul, apa dia fadilat tolong menolong? Selain daripada dikasihi Allah dan Rasul, apa lagi fadilat tolong menolong? Cerita tengok tadi kan, Yin kan, semua rasa sayang nanti kan, mengeratkan. Terputus lah. Terputus Mama, dia kata. Oh ya ke? Okay, Mama cakap pasal dulu Left macam sebalik. Selain daripada dikasihi Allah dan Rasul, apa dia lagi yang fadilat tolong menolong pada perkara kebaikan selain daripada dikasihi Allah? Memang bagi clue lah, mengeratkan Drum. kasih. Allah sayang kita. Pandai, Allah sayang kita. Boleh lah. Sebab Mama tak berasa awak nak ulang haji kan? Terus semua jadi. 2 minit lagi. Okey, 2 minit lagi. Allah. Okey, seterusnya. Mengeratkan kasih sayang pun boleh. Ikhwan. Saing. Okey, Tak ada. Ikhwan. Dalam fadilat tolong menolong pada perkara kebaikan, ada satu tu ayat dia, pekerjaan yang berat menjadi. Apa tak dengar sana? Okey, fadilat tolong menolong ada satu tu ayat dia, pekerjaan yang berat. Apabila tolong menolong ni, pekerjaan yang berat yang menjadi apa apabila tolong menolong? Saya tak dengar sana ayat. Macam mana Mama cakap tak Mama keluar. Okey, pekerjaan yang dia macam berat double-double. menjadi Ya, double.
Saya suka juga. Beratnya. Abik Liu tolong kan. Lepas tu ramai-ramai tolong. Pekerjaannya berat menjadi 1 minit ringan. ringan. Pandai. 1 minit lagi. Okay. Alah, yang tinggal pun Ifan je. Zara. Baik Ifan je. Zara Kita tak. perlu saling Ini soal lagi. apa tu? Kita respect others. Bahasa Melayu dia apa? Tak tahu. Hormat T. meng Ho. Zara, kamu Zara. Zara. Mana ni? Tapi soal Mama tak bawa tadi kan. Okey, apa Zara? Zara ada cakap ah? Susah nak. Hormat menghormati. Pandai. Mualimah Okay, Zara dah lah tadi. Yang belum ni lah lipat ni. Apa Zara makin pandai nanti kan? Okay, bagi Ifan ramai saya Irfan. dalam. Irfan, apa akibat tidak tolong-menolong? Satu je. Macam kau. Macam kita terangkan tadi. Tak. Akibat yang tak menolong-menolong. Tidak tolong-menolong. Yang dibenci tu. Orang benci kan? Bolehlah. Orang benci dia katakan. Dibenci ibu bapa dan keluarga, dibenci rakan guru dan masyarakat. Na'udzubillah min zalik. Okey, next kelas kita akan fokus pada penulisan. Hari ni kita fokus pada penerangan tu. Itulah ramai yang confused. Apa? Jawab apa? Latihan buat apa? Nak kena jawab apa yang kenapa kita benci. Kenapa orang lain benci kita. Kenapa orang lain benci kita? Nak jawab apa? Irfan tanya kenapa orang benci kita macam tu. Irfan tanya kalau macam tu, kalau orang benci kita, tapi orang tak benci Irfan. Orang benci, tiba-tiba benci kita. Apabila kita buat sesuatu yang orang tak suka. Contoh, dia suka kacau orang. Dia suka kacau orang, setiap hari kacau orang. Dia tak suka lah dia ni. Lepas tu dia tanya diri dia, kenapa kau benci aku? Sedih lah, kenapa kau benci aku? Padahal dia setiap hari kacau orang. Jadi dia kena sedar apa yang dia buat disebabkan orang tak suka. Mesti ada sebab orang tak suka. Takkanlah tiba-tiba tak suka kan? Mesti ada sebab. Kenapa dia tak suka? Saya tak suka sebab dia selalu kacau saya memang. Tapi tak adalah sebab benci. Dah. Awak dekat sini pun ada. Okey, lain soalan. Benci sama kelas dengan dia memang. Nyam. Sebelum kita tutup kelas, ada soalan apa tak? Azam, Faris, Ikhwan, Zara, Irfan. Ada apa lagi? Spin lagi sekali. Apa? Kenapa apa? Spin lagi sekali ni. Apa nak? Apa? Faris? Apa cakap? Spin lagi sekali. Tak ada sebab. Kali marah tak ada sebab. Ni. Dengar tak? Irfan. Faris tutup Faris. Okey, Irfan cakap. Irfan seorang dia cakap. Cuba spin lagi sekali ni. Spin lagi sekali. Mama tak ada. Dah kau Ifan. Kali sekali. Alimah memang naik saya. Itulah. Okeylah, sayang dah 3 minit. Okey, kita jumpa next week. Esok cuti. Sabtu Ahad jangan lupa tinggal solat walaupun cuti. Awak dah jam 4.56 belajar. So, solat. Okey, Mama yakin depan Mak semua orang diri dia solat. Sampai dapat. Tak mana pula kita orang dah jam 5 dah memang. Itulah. Dia jam 4. Okey. Kita tutup majlis kita dengan tasbih Farada surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa kelas next week, tapi jumpa di kelas ngaji dulu. Okey, assalamualaikum semua. Faris datang kelas ngaji Terima kasih. Masuk link saya pula. Bye.
Betul.